بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليم وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam ke atas baginda, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada tengah hari ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana Allah Taala beri kita sihat semua, dapat lagi kita hadir ke kuliah KWI dan juga dapat kita teruskan kuliah kita seperti biasa. Dan Alhamdulillah, hak balik hayat pun selamat. Alhamdulillah. Berapa pagi pergi? Berapa pagi? Oh, bila pergi tu? Pergi hari Rabu malam. Hari Rabu minggu lepas. Oh, okey dah. Alhamdulillah. Kami cuma satu hari. Dah, buat balik tom yum ke? Biasa pergi hanya. Seronok pergi. Alhamdulillah. Nah, kat mana pergi? Ayah. Oh, soklah. Situ makanan laut sedap. Seafood apa semua. Nah. Nah. Alhamdulillah rezeki Datuk Allah Taala beri nikmat boleh berjalan. Alhamdulillah, insya-Allah ada masa pergilah berjalan mengenal Allah Taala. Itu adalah satu disuruh oleh syarak. Kita ni kena bumi Allah supaya kita ni tahu luasnya kuasa Allah Taala dah, insya-Allah. Alhamdulillah semua selamat. Baik, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kautsar. Betul ke? Betul. Okey, surah Al-Kautsar ini dia diturunkan di Mekah, yang mana dia ada 3 ayat. Insya-Allah ustaz baca dulu, nanti ikutlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Okay, baik. Dalam surah Al-Kautsar dia ada 3 ayat sahaja. Jadi mana-mana yang suka dan susah nak hafal, amalah surah ni. Nah, bila nak jadi ta'ifmah, baca surah ni. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Oh, kejaknya baca. Tapi walaupun surah ni pendek, tapi subhanallah, maksud dia, makna di sebalik 3 ayat ni sebenarnya cukup besar. Allah Ta'ala lebih nak mengkisahkan tentang nikmat. Allah Ta'ala nak beritahu nikmat. Cuba kita tengok mukadimah surah Al-Kautsar tu. Tafsiran dia tu, di atas surah ini yang kat tepi ni. Dia kata apa? Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 3 ayat, dinamakan surah Al-Kautsar, kebaikan yang banyak.
Maksudnya Kausar ni berlaku beberapa pandangan. Ada hadis, ada pendapat mengatakan Kausar ini ialah kebaikan yang banyak maksud dia. Ada pandangan yang kedua mengatakan Kausar ini ialah telaga air sungai daripada syurga. Itu mengikut beberapa riwayat dan berlainan pandangan. Itu maksud Kausar tu. Baik, kita tengok, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa dia? Sesungguhnya kami telah mengurniakan. Ayat pertama tu, kepadamu wahai Muhammad kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Tu. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata dekat Nabi, bukan, Tuhan kata inna a'taina. Maksudnya inna tu kena kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak tegaskan. Tu Allah Ta'ala tegas inna tu kena Allah a'taina. Kalau mengaji bahasa dalam bab bab nahwu, a'taina tu jadi aku panggil maf'ul. Itu Kausar jadi maf'ul kepada a'taina. Tu maf'ul kepada apa dia? Bila kata maf'ul terjemah apa? Akan. Tu kalau ulama terjemah akan lah. Sebab tu dalam bahasa Arab dia nahwu ni bila kata maf'ul, kata fi'il madi, fi'il mudhari', dia macam bahasa Melayu lah, mengkan, dia tambah-tambah. Perkataan asal bola. Atau kita kata memperkenalkan. Daripada kata dasar apa dia? Kenal. Tu umbi dia kenal. Memper tu tambahan, kan tu tambah. Itu sama juga bahasa Arab. Bila tambah satu huruf tambah makna. Tu faham bahasa Arab. Kalau boleh belajarlah bahasa Arab tu. Mudah kita belajar tafsir. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata dekat Nabi, inna a'tainakal kautsar. Dia kata dekat Nabi, kalau kita tengok dalam kaedah tafsir, kalau turun kata dekat Nabi bermaksud Tuhan kata juga dekat orang Islam semuanya. Bukan Allah Ta'ala kata ke Nabi saja, tapi Allah Ta'ala kata juga dekat orang Islam keseluruhannya, termasuklah kita semua. Ini kaedah bila baca tafsir, kena faham bila Tuhan kata dekat Nabi, maknanya turun juga kata dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengkurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Maksudnya ialah kebaikan yang banyak. Itu makna Al-Kautsar. Al-Kautsar maksudnya apa dia? Tafsiran mengatakan ialah kebaikan yang banyak. Tu boleh faham dah. Jadi apa sahaja yang diberi kebaikan untuk diri kita, itu dipanggil Al-Kautsar. Adapun tafsiran yang kedua mengatakan Al-Kautsar ini adalah telaga Al-Kautsar. Yang mana satu anak sungai yang Allah Ta'ala beri khusus dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan beri dekat Nabi dengan maksud Tuhan beri juga dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kautsar. Ni. Dan kemudian ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Tuhan kata oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembahyanglah, maknanya sembelihlah korban, yakni sebagai bersyukur. Tuhan kata macam tu. Maka menyembelihlah engkau kerana Tuhan engkau, dan menyembelihlah Tuhan kata. Tuhan kata aku bagi kepada kamu kebaikan yang cukup banyak, macam-macam Tuhan bagi dekat kita. Tuhan bagi dekat Nabi Muhammad SAW dekat kita, ni satu kebaikan. Tuan-tuan, Nabi ni diutus untuk kita. Tuhan beri kita Nabi-Nabi adalah kebaikan untuk diri kita semua. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, cuba tuan-tuan bayangkan kalau Tuhan buat turun ayat Quran, Allah Ta'ala buat turun Quran dekat kita, tapi Tuhan tidak bawa Nabi SAW untuk kita semua. Macam mana kita nak faham tafsiran Quran ni? Tak boleh faham. Tak boleh lah. Kita tak tahu macam mana kita nak faham Quran tu, kita tak akan dapat faham kalau Nabi tak diutuskan. Maka Allah Ta'ala pun marilah Nabi, dan Allah waktu ayat Quran, bila kita baca Quran tak faham, maka Nabi dah tolong translatekan balik. Nabi yang tolong memperjelaskan. Ni. Maka Nabi ni bukan sahaja seorang guru, tapi dia seorang pemimpin pada umat Islam.
Cuba bayangkan anak kita kalau pergi sekolah. Anak kita pergi sekolah, masuk pakai sekolah, duk main bola dalam kelas. Tantung sana sini, naik atas meja, tarik kipas, tercabut kipas tu. Pasal apa dia? Pasal guru tak ada dalam kelas. Macam saya dululah kecil-kecil nakal juga tuan-tuan. Bila cikgu tak ada dalam kelas, adalah mainannya siapa pecah cermin. Biasanya member saja dia main tak apa benda tak tahu. Bukan pecah cermin. Bising dalam kelas. Kerana apa dia? Kerana cikgu tak ada dalam kelas. Maka anak murid dia buat suka hati, dia main bola lah, sepak baku sampah lah, dan akak kursi atas meja, macam-macam lah. Tak pakai atas meja, tendang meja, macam-macam. Pasal cikgu tak ada dalam kelas. Tapi bila cikgu dah masuk, bila cikgu dah tahu, cikgu pun marah. Sambil marah tu balik kursi, kena tingkap, pecah tingkap. Ini kita punya geng-geng dulu dalam sekolah. Pasal apa dia jadi macam ni, budak nakal apa semua? Pasal cikgu tak ada. Pasal cikgu tak ada dalam kelas tu. Maka perlunya satu guru. Demikianlah kita Nabi Muhammad SAW, dan dialah guru kepada orang-orang Islam keseluruhannya. Itu maksudnya. Ni. Maka Allah Ta'ala pun hantarlah Nabi kita SAW. Maksudnya Allah Ta'ala hantar kebaikan bagi keseluruhan bagi umat Islam. Sekarang kita bulan Maulid, lagi-lagi kita kena banyak berselawat kepada Nabi SAW. Contohnya lagi, apa lagi kebaikan yang Allah Ta'ala beri? Allah beri agama dekat kita, agama Islam. Agama Islam ni satu kebaikan. Tu Allah bagi petunjuk dekat kita. Tu pun salah satu kebaikan. Dalam gambar-gambar bilion manusia. Berapa bilion manusia datang dunia sekarang? Tak terkira orang. Ramai. Sejak sikit beranak. Yang tu beranak. Beranak lebih ramai daripada mati. Sejak sikit beranak. Jadi berapa bilion manusia atas dunia ni, tapi Allah Ta'ala pilih kita sebagai dilahir orang Islam. Betapa syukurnya kita, nikmat yang Allah Ta'ala beri itu dapat hidayah Islam tu mari dekat kita. Maksudnya dalam banyak-banyak manusia Allah pilih kita mendapat kebaikan, iaitu diberi agama Islam. Batu kena banyak bersyukur sangat nikmat agama yang Allah Ta'ala beri kat kita. Macam mana cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah Ta'ala lahir kita dalam golongan orang Buddha, orang Kristian, Majusi, agama Yahudi, agama Orientalis. Bagaimana agak kita sekarang ni? Adakah daftar dalam kelas KWI? Tak ada. Bahkan tak jadi guru KWI kita. Jadi tak ada nampak batang hidung pun kita KWI. Bahkan kita tak nampak, tak jijak kaki di masjid ni pun. Tak kenal Allah tu siapa. Kita tak kenal Yesus, kita tak kenal pokok kayu, tak kenal Tuhan Karmala dan sebagainya. Jadi sesat. Jadi banyak kalau bersyukur nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maksud cerita ni, ayat ni dia nak khusus cerita tentang nikmat. Apa lagi nikmat Allah Ta'ala bagi kita hidup atas dunia ni. Kita hidup bahagia berbanding dengan orang lain. Cuba kita banding kehidupan kita sekarang dengan kehidupan orang Islam yang duduk di negara luar. Duduk di negara luar punya main susah tuan-tuan. Alhamdulillah kita bumi Malaysia ni nikmatnya cukup banyak. Hujannya terima berhari-hari. Bahkan musim hujan sampai melimpah hari hujan tu. Bukan setakat dapat hujan lebih, tapi sampai banjir kita ni. Sampai lebih sangat ni. Hujannya baik, tanahnya subur. Apalagi orangnya baik-baik di bumi Malaysia, makanannya pun sedap-sedap. Tanahnya subur, kalau tanah pokok betik, keluarnya pokok petai. Nak kata bagus Malaysia ni. Dan orang luar negara pun bila mari Malaysia, dia kata syukur sangat, kalau boleh tak nak balik negara dia. Ni tengok makmurnya kita di bumi Malaysia ni. Kalau nak banding dengan nikmat yang kita dapat sekarang dengan orang lain, kita dah je lebih. Tu contohnya lagi, Allah Ta'ala bagi kita sihat, ataupun macam-macam lagi kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi kebaikan yang Allah Ta'ala beri dekat kita ni, sewajarnya kita mensyukuri. Maka cara nak syukur tu, fasalli li rabbika wanhar, iaitu sembahyanglah kepada Tuhan kamu. Tuhan kata itu tanda step yang pertama kita nak syukur pada Allah Ta'ala. Itu kaitan dia. Nikmat, tanda syukur, sembahyang. Maksudnya kalau kita tak sembahyang, tak bersyukur atas nikmat Allah. Ni begitu banyak kebaikan anugerah Allah bagi dekat kita, takkanlah kita duk terima saja, takkan tak terima kasih. Orang bagi hadiah, bagi kek, secret recipe. Bagi secret recipe 100 lebih juga mahal juga tu. Ambil lah Mak Haji dah hadiah hari jadi. Pakai terima, tutup pintu senyap, tak terima kasih apa. Rahaja betul. Biasa aku bagi kat dia.
Nah, dia faham tak? Takkan kita nak terima nikmat tapi tak terima kasih dekat Tuhan. Betul tak? Takkan nak buat macam tu. Maka kita kena terima kasih kat Tuhan. Di antaranya tanda terima kasih, maka Tuhan kata fasalli rabbik, maka hendaklah kamu sembahyang. Tuhan kata tak sembahyang maksudnya tak syukur, tidak terima kasih dekat Tuhan. Sebab itulah adalah salah satu daripada tanda syukur pada Allah, bukan sahaja kita sembahyang, bukan sahaja sembahyang, lepas tu wanhar, dan sembelihlah kata Allah. Tu sambil kamu duduk sembahyang, sembelihlah. Maksudnya korban ni bila tiba hari raya Idul Adha, raya haji, maka Allah Taala pun suruh sembelih, suruh kita buat korban, ambil seekor lembu ke korban, ambil seekor kambing kita korban. Sembahyang, korban, lepas tu kita sedekah, semua ni dipanggil tanda syukur di atas nikmat kebaikan yang Tuhan bagi dekat kita. Dan sebab tu kena sentiasa rasa syukur. Banyak sungguh nikmat Tuhan beri. Kita dalam duk dosa-dosa, kita dalam maksiat, kita dalam duk mengumpat orang, kita dalam duk caci maki Allah, dalam kita duduk syak wasangka dekat Tuhan, macam-macam musibah kita tak nak terima, kita maki dan sebagainya. Dalam masa tu juga Allah tetap beri, mengalirnya nikmat dekat kita. Maka tunjuklah rasa syukur kita dengan sembahyang dan ibadah kepada Allah. Sebab itulah ketika Nabi SAW solat di tengah malam, kata Siti Aisyah, biasanya bila saya ni selepas solat berjemaah dengan Rasulullah, biasanya saya akan tidur dulu, kata Siti Aisyah. Tapi bila saya bangkit 1/3 malam, saya tengok suami saya tengah solat lagi. Saya pun tanya, bang, kenapa abang ni macam ni sekali? Apakah ni maksum, dosa diampun oleh Allah dulu, kini dah selamanya diampun, kenapa bersusah payah macam ni sekali? Maka kata Nabi, Aisyah, awak tak suka ke saya digelar sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang pandai berterima kasih, sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Semakin Allah Ta'ala ampun dosa saya, semakin itu saya sujud kepada Allah. Semakin Allah Ta'ala ampun dosa saya, semakin itulah saya beribadah kepada Allah SWT. Ini prinsip Nabi SAW. Nabi satu manusia yang pandai bersyukur dan terima kasih dekat Tuhan. Ini Nabi, cerita Nabi, tak ada dosa. Sepatutnya Nabi ni tak boleh sembahyang dah. Kalau ikutkan lah. Tapi Nabi ibadat lebih pada luar biasa. Pasal apa dia? Sehingga dalam riwayat kata, kalau Nabi solat sampai bekak kaki ni. Kita kalau solat sampai gatal kaki. Tok Imam solat isyak pada rakaat kedua tu kan, yang mula-mula rakaat kedua. Rakaat pertama dalam hati dia kata, jemaah kata, lepas ni lepas surah Fatihah, rakaat pertama baca kul lepas tu bahan Baqarah tu. Allah satu juzuk Tok Imam ni. Ada main lembek kok lah, ada main gatal kaki lah, macam-macam lah. Ada main lengoh horak, ada sipu horak, macam-macam. Tu Nabi sampai bekak kaki ni. Kita pernah tak solat apa bekak kaki? Jadi Nabi solat ni kalau ikutkan, tak ada orang kata cukup kira baik je lah. Allah Ta'ala terima tengok hati baik. Kalau betul lah, kalau nak nilai hati baik, orang yang pertama yang akan tinggal sembahyang beliau Nabi Muhammad. Pasal Nabi Muhammad lah hati yang paling baik dan paling luhur. Tapi pasal apa Nabi tetap sembahyang? Pasal apa Nabi tetap buat ibadat walaupun Nabi maksum? Pasal Nabi nak tunjuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Satu hari Nabi datang ke masjid, Nabi pun tidur, bukan tidur, solat tahiyatul masjid. Bila datang ke masjid, ada sahabat Nabi Sayyidina Umar pun belakang, sahabat Nabi lain pun duduk tunggu di belakang untuk solat berjemaah. Nabi pun solat 2 rakaat. Bila sujud yang terakhir, Nabi sujud begitu lama sekali. Lama Nabi sujud. Maka sahabat tunggu kat belakang, tak bangkit-bangkit. Lama betul Nabi sujud. Tunggu, tak bangkit. Akhirnya Nabi pun bangkit, Nabi beri salam. Maka Sayyidina Umar pun mari tanya Rasulullah. Bila Sayyidina Umar pergi dekat Rasulullah, tengok tempat sujud Nabi tu penuh dengan air mata Nabi SAW. Basah tempat sujud Nabi. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kamu menangis ni kerana bertaubat ke? Maka kata Rasulullah, aku menangis bukan kerana bertaubat, tapi aku menangis kerana banyak sungguh nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak boleh kita ganti nikmat Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi rasa syukur dan Nabi rasa sedih sangat kerana tak boleh kita nak balas nikmat Allah dengan ibadah. Sebab banyak sungguh nikmat Allah Ta'ala beri. Maka oleh sebab itu, maka ayat ini kata fasalli li rabbika wanhar, maka tunjuklah rasa syukur dengan cara kita sembahyang dan sembelihan korban. Itu cara dia. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Abtar ni maksudnya terputus.
Nah, sebab tu kata Allah dekat Nabi, wahai Muhammad, siapa-siapa juga yang benci, maksudnya dengan iri hati dekat kamu, kalau dia ni selalu sakit hati dekat kamu, dia dendam dengan kamu, ataupun mereka buat jahat dekat kamu, mereka semua ni kata Allah huwal abtar, mereka akan terputus. Nanti kita akan cerita apa maksud abtar ni, apa maksud terputus tu. Kisahnya begini sebenarnya, kisah ayat ni. Kisahnya begini. Di antara bangsa Quraisy, di waktu awal-awal Nabi mengaku menjadi kerasulan, pada waktu ini Nabi berhadapan satu masyarakat yang brutal, yang keras, kerah pedah orang, kerah kepala, masyarakat jahiliah. Kita semua pahaman jahiliah apa dia? Iaitu dia semua berhala Al-Lata Al-Uzza. Berhala paling besar Al-Lata, berhala yang kedua besar Al-Uzza. Dan banyak berhala di keliling Kaabah, dan mereka menganut agama nenek moyang mereka, dan amalan mereka bunuh anak perempuan secara hidup-hidup. Jadi yang ni Nabi hadapi. Jadi kalau kita pergi satu tempat orang jahat, tiba-tiba kita mengaku kita ni sebagai Nabi, sebagai banyak, susah mereka nak terima. Sebab agama mereka yang mereka anut sebelum ni dah beribu-ribu tahun dah, beratus-ratus tahun. Takkan tiba-tiba mari satu orang mengaku kena ikut saya. Oh, mari bergocoh lah. Mari tempat kita, mari kampung kita, tiba-tiba ajak nak buat program apa benda. Awak ni siapa? Tu ibarat macam tu dah. Awak baru pindah sini, tiba-tiba awak pandai-pandai pula dah. Awak baru mari kat sini, tiba-tiba awak tunjuk pandai, awak tunjuk bagus, lebih baik pada orang. Jadi orang jadi tak puas hati. Susah pada waktu tu Nabi nak berdakwah. Kisahnya ketika awal-awal Nabi berhadapan dengan bangsa Quraisy, ketika awal-awal Nabi mengaku jadi Rasul, ada puak-puak Quraisy ni mereka buat satu kejahatan, iaitu dipanggil istihza. Istihza ni apa dia? Buat olok-olok ataupun buat tunjuk. Tujuan dia ialah nak menghina Nabi SAW. Tu awal-awal dia bagi tahu apabila Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, maka mereka ni perli Nabi. Dia buat main-main dekat Rasulullah. Macam mana? Dia buat olok-olok, main-main dekat Nabi. Dia kata biar Nabi dengar, biar Nabi ni dia buat satu benda, dia kata bila Nabi dengar, Nabi akan rasa sakit hati dengan kata dia. Dia buat olok-olok macam tu. Dia buat cerita tak betul tentang Nabi, dia fitnah Nabi, dia memburukkan Nabi, dia tuduh Nabi macam-macam. Dia tuduh Nabi satu benda yang tak masuk akal pun, yang tak pernahnya terlintas pada akal kita, maka memburukkan Nabi itu, maka dipanggil istihza. Buat main-main dengan tujuan nak hina Nabi ketika awal-awal Nabi menjadi kerasulan pada waktu tu. Tu. Dan orang-orang Islam keseluruhannya, bukan Nabi sahaja, siapa yang ikut Nabi ketika itu akan dibuat buruk oleh orang Quraisy, termasuklah juga iaitu orang yang ikut Nabi SAW. Jadi siapa-siapa yang ikut Nabi, contoh seperti mana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni satu hamba sahaya dulu sebelum dia ikut Nabi, satu hamba sahaya yang dipandang oleh siapa-siapa dalam kalangan orang Quraisy. Tetapi bila dia ikut Nabi SAW, maka menjadi satu isu yang besar. Maka puak Quraisy pun bantai Bilal bin Rabah ni cukup-cukup, dengan cara jemur tengah pandang, letak batu besar, heret tangan, heret kaki dengan tali dan sebagainya. Allah Rabbi Bilal, antara orang di jamin syurga apa dia? Bilal bin Rabah lah. Bahkan Nabi itu pernah dengar tapak kaki Bilal berjalan di dalam syurga. Subhanallah. Sebab itulah di sini beri pengajar dekat kita, Allah tak pandang kulit parah rupa kita. Bilal ni satu kulit hitam pun, dan satu kulit hitam, tapi Bilal ni kalau dia azan, malaikat kenal suara Bilal. Satu hari, kelebihan Bilal ni, satu hari selalunya Bilal yang azan. Jadi bila satu hari ni mari satu sahabat Nabi, lupa nama apa ni, ingat dah. Saya dah lupa dah nama apa. Dia minta izin dekat Bilal, biarlah aku azan subuh pagi ni. Biar aku azan subuh. Bilal kata tak apalah, silakan. Bila sahabat Nabi seorang lagi selain daripada Bilal ni, dia pun azan subuh pada waktu itu, maka semua jemaah pun keluar untuk solat berjemaah. Maka selesai solat subuh, kemudian turun malaikat Jibril AS, tanya Nabi SAW, ya Muhammad, umat kamu tak semayang ke subuh pagi ni? Malaikat Jibril tanya. Jadi Nabi kata, dah semayang tadi. Semayang dah tadi. Jadi kami tak dengar pun laungan azan. Rupanya hari itu bukan Bilal yang azan. Rupanya hari itu orang lain daripada Bilal
kalau Bilal azan, malaikat kenal suara Bilal dan malaikat tahu bahawa umat Muhammad sedang solat pada waktu tu. Subhanallah. Ini kelebihan Bilal. Kita nak dengar penduduk dunia ke, kita nak dengar terkenal penduduk dunia ke, dan kita nak terkenal penduduk langit? Kita nak yang mana satu? Penduduk langit. Batulah ada orang mati, dia cukup terkenal penduduk dunia ni. Dia istimewa. Nah, kalau buat live 2 juta tengok dia. Nah, dia buat video bagi makanan ke itik je. Nah, sebab dia famous, 2 juta orang follow dia. Dia tengok, nah, dok like, dok bagi bintang, dok bagi kuda, macam-macam dah dok bagi benda tu. Nah, 2 juta orang like dok tengok dia. Tapi bila mati, malaikat tak kenal, penduduk langit tak kenal dia. Tapi ada orang ni, penduduk dunia tak kenal dia. Siapa dia ni, orang tak kenal. Bila sebut nama dia, tak nak tahu nama dia. Nah, tak kenal. Tapi bila dia mati, penduduk langit cukup kenal siapa orang itu. Pilih-pilihlah kita nak golongan mana. Sebab itulah tak perlu kita nak ambil tempat di sisi manusia, tak perlu dalam hidup ni. Tu tak perlu. Kita nak masyhurkan diri kita, kita carilah kemasyhuran di sisi Allah dan penduduk langit. Contoh seperti Bilal ni. Nah, jadi Bilal ni, nah, mereka ni bila ikut Nabi SAW, ketika Bilal sebelum ikut Rasulullah, orang tak peduli pun kat Bilal ni. Orang tak hirau pun pasal Bilal ni. Tu. Dia pun tak terkenal pada waktu tu. Siapa orang tak ambil tahu langsung tentang Bilal ni. Siapa Bilal ni? Tapi bila dia oleh kerana Bilal ni sudah masuk Islam, dia ikut Nabi SAW, maka orang cukup tentang Bilal pada waktu tersebut. Demikian juga Nabi dan orang yang ikut Nabi pada zaman awal-awal Islam. Inilah yang terjadi pada awal-awal zaman Islam dahulu. Nah, bukan setakat Nabi yang dihina, yang dibuat caci maki, fitnah, istihza oleh orang Quraisy, tapi pengikut Nabi pun dapat juga istihza daripada orang Quraisy pada waktu tersebut. Nah, tu. Di antara siapa yang menentang kuat Nabi pada waktu ni, di antara yang jahat yang kuat menentang Nabi, disebut dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata apa? As bin Wa'il, dan juga Uqbah bin Abi Mu'iyyah, dan Abu Lahab, dan geng-geng dia seumpamanya. Di antara orang-orang yang buat dekat jahat dekat Nabi pada waktu itu, inilah nama-nama disebut dalam hadis yang buat jahat dekat Rasulullah. Antaranya Uqbah bin Mu'iyyah. Uqbah bin Mu'iyyah ni, apa dia buat dekat Nabi? Yang pertama, Nabi tengah sujud semayang di Kaabah lah. Nabi ketika Nabi sujud semayang, Uqbah bin Mu'iyyah ni, dia ambil perut unta busung. Nah, perut unta busung dia lempar, dia tuh atas belakang Nabi SAW. Dia longgok atas belakang Nabi. Di waktu Nabi tengah sujud tu, dia mari longgok. Tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu, berupa sahabat Nabi, bila dia tengok Rasulullah kena buat macam tu dekat orang, Abu Bakar pun mari datang. Abu Bakar mari tahan, mempertahankan Nabi supaya orang Quraisy tak buat jahat dekat Rasulullah. Sambil duk tahan Nabi tu, orang Quraisy mari duk pukul Abu Bakar As-Siddiq, sehingga tinggal 3 suku nyawa Abu Bakar pada waktu itu. Nah, tu. Sehinggalah anak Nabi pula nama Fatimah. Pada waktu itu anak Nabi Fatimah ni, Fatimah masih kecil lagi. Dia duduk dalam rumah Rasul, duduk dalam rumah. Bila tengok bapak dia kena bantai dekat orang, Fatimah pun keluar. Bila Fatimah keluar, kemudian dia tengok juga kawan ayah dia itu Abu Bakar As-Siddiq pun kena timbuk dekat orang, maka Fatimah ni pun pergi dekat Rasulullah sambil buang perut busung, jadi longgok atas belakang Rasulullah. Sambil duk buang tu, mulut Fatimah sambil duk bercakap, dia kata dia marah dekat orang yang buat dekat pok dia macam ni. Dia. Siapa yang buat? Uqbah bin Mu'iyyah. Dia lah yang buat kerja tu. Dosa dia dirakamkan di dalam hadis yang kita duk belajar 1400 tahun dahulu. Maka disebut tentang kejahatan Uqbah bin Mu'iyyah. Dia jahat dia. Jangan main orang pada jahat. Siapa lagi yang buat jahat dekat Rasulullah, iaitu Abu Lahab dan seumpamanya. Inilah nama tokoh-tokoh yang esok kita boleh tengok akhirat esok macam mana Allah tentukan hukuman bagi orang yang nabuah Nabi SAW. Tapi kata ulama, kita dah belajar dalam surah Tabat Yada kan, Abu Lahab ni antara orang kafir yang paling ringan mendapat azab. Pasal apa dia? Pasal ada kebaikan juga Abu Lahab buat atas dunia dulu. Dia ni baik. Dia ni baik. Dia ni bantu sahabat-sahabat dia yang kesusahan. Dia pun bagi duit dekat orang-orang yang susah. Tapi disebab dia menentang Nabi, terhapus kebaikan dia.
Maka cumanya Allah Ta'ala beri kerenganan orang antara orang kafir yang paling ringan azab Abu Lahab lah. Pasal Abu Lahab yang paling bersyukur, paling suka, paling gembira atas kelahiran anak saudara dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni punyalah mai gembira atas kelahiran Nabi bila hamba sahaya dia Abu Lahab ni beritahu, "Ya Abu Lahab, anak menakan engkau telah dilahirkan." Cukup gembira Abu Lahab bila dengar berita tu. Maka Abu Lahab kata kepada hamba sahaya, "Kamu hari ni aku bebaskan." Maksud apa dia? Maksud apa dia? Maksud gembira sangat sehingga dia membebaskan hamba sahaya Abu Lahab tu. Maka ulama kata disebabkan gembiranya, dan antara orang yang paling gembira atas kelahiran Rasulullah ialah Abu Lahab. Ni tiba-tiba mari puak Wahabi dia kata apa? Menyambut Maulid Rasul adalah bid'ah. Ni lebih teruk daripada Abu Lahab lagi ni. Lebih teruk. Abu Lahab walaupun kufur tentang Nabi, tapi dia paling suka atas kelahiran Rasulullah SAW. Ni nak menunjuk kepada kita bahawa sebenarnya kita kena rasa bahagia, rasa gembira ke atas kelahiran Nabi. Tapi sayangnya Abu Lahab ni walaupun dia rapat dengan Rasulullah, tapi dia menentang Nabi SAW, buat jahat dengan Nabi. Ni. Jadi ni antara orang-orang yang buat jahat dekat Nabi SAW. Maka akhirat esok kita boleh tengok apa sesaan je dulu. Abu Lahab ni apa dia? Saya jelas dulu, dipakaikan kasut daripada api neraka. Ada pendapat kata api neraka hanya setakat buku lali dia, maka mendidih segala otak kepala dia. Dia kata, "Akulah yang paling sesara, akulah yang paling azab dalam neraka." Padahal Allah Ta'ala kata, "Kamu lah paling ringan sebenarnya." Kalulah itulah paling ringan, macam manalah dibakar kesudahan tubuh kita. Tak boleh terbayang cerita neraka ni. Tu. Jadi kisah ni juga dicerita apabila orang Quraisy dia tengok anak-anak Nabi ni wafat, seperti mana mereka berkata. Bila dia tengok anak-anak Nabi ni wafat, dia kata Bayiru Muhammad. Maksudnya dia kata apa ni? Batira Muhammad. Maksudnya dia nak cerita tentang ayat ni, inna syani'aka huwal abtar. Abtar tu maksudnya Batira Muhammad. Maksudnya orang kafir dia kata dekat Nabi Batira, itu orang panggil abtar. Batira Muhammad, Tuhan, maksudnya macam ni. Contohnya bila dia nampak anak-anak Nabi ni meninggal dunia, anak Nabi ni ramai apa kan? Ada anak Nabi ni namanya Ibrahim, dia mati kecil-kecil lagi. Jadi anak Nabi ni masa dia hidup semua mati semua. Maka orang kafir bila tengok anak-anak Nabi semua mati, maka orang kafir bila tengok macam ni, tengok mati semua, maka dia kata Batira Muhammad. Apa maksud Batira? Iaitu terputuslah Muhammad. Terputuslah keturunan Muhammad. Tak ada sanak dah, dia kata. Tu dia tuduh Nabi macam tu. Dia kata boleh faham dah. Tu. Bila anak Nabi tu mati, mereka kata Batira Muhammad. Dia kata Muhammad ni mati esok, tutup cerita dia. Tak ada keturunan dah dia ni. Dia tak ada anak cucu dah. Semuanya mati, dia kata. Sebenarnya mereka cukup seronok musibah yang menimpa kepada Nabi SAW. Mereka cukup seronok yang mana musibah yang berlaku kepada anak-anak Nabi SAW. Mereka cukup seronok bila dengar berita anak Nabi mati, Nabi kena musibah. Orang kafir Quraisy ni cukup seronok. Ni cerita orang jahat lah ni. Orang jahat cukup seronok kali tengok kita dalam keadaan susah. Ni cerita orang jahat. Maka mereka kata sambil duk tengok Nabi kena musibah tu, mudah-mudahan dia kata dengan kematian anak Nabi ni, mudah-mudahan akan menjadikan Nabi itu terputus, yakni putus keturunan dia Batira Muhammad. Tu. Maksudnya dia menjadi satu alasan dengan berita kematian Nabi itu sebagai aib, sebagai benda yang cacat untuk memperendahkan Nabi SAW. Mereka menganggap Nabi kematian anak dia ni dikira satu benda yang disangka buruk terhadap Rasulullah. Sebab itulah kita tak boleh kata macam-macam dekat orang ni. Kena jaga mulut kita, tak boleh kata macam-macam. Contoh kita ni tengok satu orang hamba Allah kena ditipu bala ke, atau kita tengok dia ni kena diuji tipu bala, kemudian kita kata dia kena tipu bala sebab dia jahat lah tu. Tak boleh kata macam tu. Tak boleh. Tu. Kita tak boleh kata macam tu. Tu. Siapa yang tahu dia tu jahat? Siapa yang tahu dia tu jahat? Pasal musibah nak datang ni tuan-tuan, bukan kena orang jahat saja, orang baik pun musibah kena juga. Bukan orang jahat saja.
Tu ujian ni dia datang tak kira masa, tak kira siapa, dalam bentuk macam mana dia tak kira. Jadi kita tak boleh nak kata lah dia ni kena balas sebab dia jahat, tak boleh. Jadi siapakah yang menentukan orang tu jahat tu benar? Tu sebenarnya apa sahaja menipu ni, sama ada dalam bentuk bencana buruk, menipu, Allah sahaja yang tahu apa yang menipu diri kita masing-masing. Maka kita tak boleh nak cakap bukan-bukan dekat orang. Jangan cakap bukan-bukan. Contohnya dia ni memang ni perangai jahat dia ni sebelum ni, tapi Allah Ta'ala pun takdir kematian anak dia. Maka kita tak boleh kata disebab kejahatan dia tu lah Allah Ta'ala matikan anak dia. Tak boleh kata macam tu. Tu. Maka orang kafir Quraisy bila tengok Nabi SAW kematian anak dia, mereka terus kata inilah Tuhan nak tunjuk bahawa dia ni tak betul pasal anak dia tu mati. Jadi Tuhan nak tunjuk bahawa Nabi Muhammad ni tak betul, maka Allah tak nak matikan anak dia. Orang kafir kata macam tu, tuduh dekat Nabi. Ini yang dikatakan oleh musuh-musuh Nabi SAW. Lagi pula apabila orang Quraisy ni duk tengok Islam ni semakin lemah, dalam kesusahan, umat Islam sedikit pula tu jumlah pada waktu itu, ada golongan mereka pun membuat istihza. Maksudnya mereka jadikan sebagai alat untuk mereka menghina, bercaci maki Islam pada waktu tu. Mereka gunakan benda-benda ni, isu-isu begini, bila tengok orang Islam lemah, tengok orang Islam banyak miskin, bilangan orang Islam sedikit pada waktu tu, mereka pun buat kacau dekat umat Islam pada waktu ni. Ini semua untuk menunjukkan agama Islam tu agama yang tak boleh dipakai, agama yang tak betul. Mereka guna benda ni sebagai senjata nak hentam Nabi SAW. Tengok umat Islam, kalau betul agama Islam ni betul, pasal apa orang Islam ni miskin? Dia kata, kalau Islam ni betul, pasal apa umat dia ni banyak miskin, banyak susah, banyak apa kedana? Mintalah tolong dengan Allah, minta tolong dengan Tuhan. Kalau betul agama dia, tapi Tuhan tak tolong dia, ini menunjukkan agama dia tak betul, agama Nabi Muhammad ni tak betul. Dia kata macam tu. Boleh faham tak? Jahat dia orang ni. Kalau Islam ni agama betul, maka orang ramai pasti akan ikut dia. Tapi pada ketika itu Nabi dakwah 3 tahun di Mekah, hanya 11 orang saja pengikut. Sikit je dia ikut Nabi. Allah, ni maksudnya agama Nabi ni tak betul. Diikut hukum hakam macam tu. Tu. Dia tengok orang Islam ni tak kaya, kalau betul lah Tuhan dia betul, sudah tentulah Tuhan dia bantu biar jadi kaya. Dia fikir macam tu. Ini menunjukkan dibawa apa saya dibawa oleh Muhammad ni menunjukkan tak betul. Mereka kata dia gunakan sumber-sumber isu-isu macam ni untuk memusuhi Nabi SAW. Inilah Nabi berhadapan awal-awal Islam pada waktu tersebut. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tu. Ada dalam tafsir kata, dan mereka kata kalau agama Muhammad Islam itu hak. Dalam tafsir setengah tafsir katalah, benar tentu agama itu tegak dan berjalan dengan kekayaan dan kekuatan, dan tidak dengan kemiskinan dan kelemahan seperti mana sekarang ini. Maka mereka kata kalau betul lah Islam ni betul, sudah tentu dah lama dah Tuhan tolong dia. Ni Tuhan tak tolong pasal apa? Tuhan dah tahu bahawa agama Muhammad bawa ni tak betul. Mereka kona lagi tu. Sama lah macam hari ni tuan-tuan berkata Allah. Tu. Kalau suatu orang yang kena bala, bukan seorang tu tak pernah berdoa. Ramai je orang yang pernah berdoa dalam hidup ni. Ramai je orang berdoa. Tak semestinya kita doa terus kita dapat. Tak semestinya. Kadang-kadang bila kita berdoa, Allah Ta'ala tangguh dulu doa kita, permintaan kita. Berapa ramai orang yang berdoa, tapi berapa ramai juga tak dapat daripada doa dia. Jadi takkanlah kita nak kata dia tu dah berdoa dah, minta dah pertolongan, tapi Allah tak ada tolong, maka dia ni tak betul lah. Tak boleh kita cakap macam tu. Boleh kalau kita cakap macam tu? Tak boleh lah. Tak semestinya kita angkat tengah berdoa Tuhan nak tolong, tak semestinya. Tak wajib bagi Allah nak tolong kita. Nabi Muhammad sendiri pun, kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni selagi ketika mana sujud sembahyang, ketika Nabi sujud sembahyang, satu musuh Nabi SAW nak pergi pijak atas belakang tekuk Nabi SAW. Pada waktu Nabi tengah sujud, mari satu orang kafir nak pergi pijak kaki dia di atas batang tekuk Nabi SAW. Sebelum ni dia duduk sembang dengan orang ramai beritahu apa dia dekat dia. Dia kata Muhammad ni kalau dia sembah Tuhan dia akan turun kepala sujud rapat ke tanah. Why Allah Ta'ala kendaki
maka Allah Ta'ala akan tunaikan, datang ke pertolongan dekat kita semua. Tu. Maka inilah yang dianggap oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dia kata tengok agama Islam ni lemah, umat Islam ni miskin, sebab tu Tuhan tak tolong dia. Jadi oleh sebab itu ajaran yang dibuat oleh Muhammad ni ajaran tak betul lah, pasal Allah Ta'ala tak tolong dia. Tak boleh macam tu. Nah, bukan setakat orang Quraisy, orang munafik pun pada waktu itu buat jahat juga dekat Nabi SAW. Ni orang munafik ni tidak pula ketinggalan pada waktu dalam tafsir sebut, bila dia lihat orang mukmin ni sebenarnya dalam keadaan susahan, dalam kelemahan, mereka bangga dengan kesyirikan mereka dahulu. Orang munafik ni tak talan dua muka lah. Sebenarnya dia masuk Islam pada waktu itu nak jaga hati Nabi SAW, tu saja. Tapi bila nampak orang kafir ni duk hina Nabi, mereka lebih menyokong dan membantu pula orang kafir dalam nak menghina Nabi SAW. Maksudnya mereka tumpang sekali seronok di atas Nabi kena musibah pada waktu tu. Ni jahat orang munafik ni. Batu orang munafik ni lebih teruk neraka daripada orang kafir. Sebab rosaknya satu negara, rosaknya satu bangsa, rosaknya satu agama, rosaknya satu keluarga. Sebab apa? Ada munafik ni. Piramli cakap apa? Lah kita saja asal duk bergocok dengan orang Melayu yang sokong orang yang komunis apa dia. Jangan ada orang macam ni dalam negara kita. Sebab nak rosak satu benda memang orang dalam. Sama juga kisah yang berlaku akhir zaman, Dajjal. Dajjal tak boleh masuk dua kota, kota Madinah dengan kota Mekah. Dua tempat tak boleh masuk. Tetapi macam mana kota Madinah, kota Mekah boleh dihancurkan? Kerana ada orang dalam pengikut Dajjal. Dajjal tak buat, tapi ada orang dalam Dajjal. Tu bahawa. Sebab tu bahaya ada munafik ni. Sebab kita jangan ada. Tu dia faham dah. Jadi orang munafik ni dia bangga dengan zaman dia kufur dulu. Dah ini cerita orang munafik. Bukan setakat orang munafik pada waktu itu. Bahkan mereka ni orang munafik menanti-nanti ke atas kecelakaan atau keburukan yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pasal pada waktu itu umat Islam lemah, umat Islam sedikit dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, ada satu hukum. Zaman dulu boleh beri zakat kepada orang kafir, tapi zaman kita tak boleh dah. Tapi ada setengah mufti ni dia kata boleh beri zakat pada orang kafir. Sebenarnya kisah ni zaman dulu, ketika Islam dah tersebar, pada waktu Islam masih lagi kelompok yang kecil. Bila kelompok yang kecil nak ambil hati orang kafir ni, maka diberi zakat. Dan mari pemerintahan Saidina Umar, kalau tak silap, saya pun dah lupa, maka pada waktu itu ditetapkan bahawa orang kafir diwajibkan kena bayar cukai kepala. Cukai kepala. Jadi orang kafir pada waktu itu dia tak puas hati. Kenapa kami bayar cukai kepala? Kami tak boleh bayar zakat macam orang Islam lah. Orang kafir ni tak nak terima orang panggil jizyah tu. Tak apa. Tak ada pemerintahan Khalifah Mukminin dia kata tak apa, kalau kamu nak panggil nama-nama zakat apa silakan, tapi kamu tetap dikira kafir dan bayar cukai kepala. Jadi zaman awal-awal Islam dulu boleh beri zakat kepada orang kafir, tapi selepas Islam dah sebar luas tak boleh dah beri zakat kepada orang kafir. Kena beri kepada asnaf jalapan tu sahaja. Itu maksudnya. Dia faham dah? Allah Rabbi. Sikit lagi. Kuat bang. Bang buah. Allah. Tak khusyuk jadi ngajar ni, jadi tak khusyuk tu. Allah. Allah dalam perut dia dah sedap. Boleh faham dah? Tu. Jadi orang munafik ni jahat tak jahat dia duk tunggu-tunggu musibah yang duk timur dekat Nabi dan umat Islam pada waktu tu. Dia duk tunggu-tunggu, maka mereka berpura-pura beriman dengan Nabi, tetapi sebenarnya dalam hati perut mereka dia nak tengok Islam ni binasa di atas tangan tengok orang kafir pada waktu tu. Ni Allah Taala cerita tentang orang munafik. Tu. Dan dalam tafsir kata orang Islam pada waktu masih lemah keimanan, terlintas dan tergulis dalam hati mereka khatib. Bukan setakat orang munafik, orang Islam yang lemah iman dia. Bila orang Islam yang lemah iman dia tak kuat pada waktu itu, iman dia atas pagar saja, maka bila orang kafir buat macam tu dekat Nabi, bila orang munafik buat macam tu dekat Nabi, maka mereka pun jadi syak wasangka dekat Islam. Betul ke Islam ni? Orang pakai ada tentang Islam ni. Jadi orang yang Islam yang lemah pada waktu itu, dia mai ragu dengan Islam ni. Kalau Islam ni betul, sudah tentu orang tak akan tentang orang Islam yang ragu. Pasal apa dia? Pasal
Kalau betul lah Islam ni, sudah tentu orang tolong, tapi orang duk tentang lagi Islam. Maka siapa yang iman dia lemah, maka dia tertipu dengan termakan hasutan macam ni. Tu. Nah. Ni. Pasal apa dia? Pasal orang Islam iman yang lemah, dia termakan fitnah dan racun, cerita-cerita yang dibuat oleh orang kafir dan pokok munafik, menyebabkan orang Islam yang lemah pada waktu itu. Bila orang kafir buat macam tu, orang Islam pun jadi ragu-ragu betul ke tak Islam ni. Nah, pasal apa dia? Allah Ta'ala buat macam tu, Nabi dicaci maki dia sebagainya, umat Islam hidup miskin dan sebagainya, ialah kerana Allah Ta'ala nak uji keimanan kita orang Islam ni. Nah, Allah Ta'ala nak membezakan antara Islam yang sebenar dengan orang munafik. Nah, sebenarnya ujian yang datang menimpa kita ni, Allah Ta'ala nak test sahaja sebenarnya. Allah Ta'ala nak test. Nah, kita ni boleh bertahan tak dengan ujian Allah Ta'ala. Allah sengaja, Allah nak test kita. Sebab tu kita ni jangan nampak ujian tu satu benda bala tidak. Sebenarnya Allah nak uji kita. Nah, kadang-kadang ujian ni dia tak tipu sekarang. Kadang-kadang ujian ni banyak bentuk. Kadang-kadang diuji dengan duit, tiba-tiba selalu kereta rosak, duk baik ke 2-3-4 ribu, pakai 2-3 hari rosak pula. Nah, banyak ujian. Allah Ta'ala nak tengok kita. Jadi dalam ayat ni kita jelaskan sikit lagi dah. Kita habis sikit lagi. Jadi dalam ayat ni apa dia? Al-Kausat tu. Al-Kausat maksudnya kebaikan dan kebaikan yang banyak. Itu mengikut satu pendapat. Jadi makna Kausat dalam ayat ni iaitu kebaikan yang cukup banyak. Nah. Tu. Nah, antara kebaikannya apa dia? Iaitu Allah Ta'ala anugerah kita kerasulan. Allah beri kita nabi. Itu satu kebaikan. Nabi ni diutus apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan kamu Muhammad, Muhammad malaikat untuk membagi rahmat kepada sekalian alam. Itu tujuan Nabi diutuskan. Nah, tu. Contoh tuan, dalam hidup kita kena ada satu hero sebenarnya. Dan orang putih kata apa dia? Role model. Role model ke role model? Model. Nah, macam tu. Sebagai contoh, kita kena ada macam tu. Sebagai hero dalam hidup kita. Orang Islam ni role model siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Role model pun boleh juga. Sebagai modal, sebagai contoh boleh lah. Kita gambar role model. Nah, boleh lah. Dia model lah. Nah. Model nampak yang panggil apa? Nampak hebat sikit tu. Contohnya tuan-tuan, anak kita siapa sebagai contoh hidup dia? Contoh, kalau bapak dia ni hebat, bapak ni dia mago, maka anak jadikan sebagai bapak dia sebagai role model. Nah, sebagai macam tu. Tapi kalau pak saudara dia tu nampak baik, nampak hebat, maka anak dia tu tak jadikan pak dia sebagai model, tapi dia jadikan pak saudara sebagai model. Dia ada kawan bapak dia ni orang yang bagus, orang yang hebat, maka anak dia tak contoh bapak dia, tapi anak dia jadikan contoh kepada kawan sahabat bapak dia. Itu sebagai contoh dalam hidup kita. Ya? Maka dia bangga dengan kecontohan tersebut. Maka idola lah bagi idola kita. Bila ada role model, bila dia hidup atas dunia, dia ada contoh kehidupan, maka dia akan mencapai matlamat seperti mana orang yang dia contoh tersebut. Contoh aku ni contoh saja. Contoh hidup saya nak jadi seorang doktor, maka kita ambil seorang doktor, kejayaan dia, contoh. Maka kita akan cari cara matlamat macam mana nak mencapai orang itu. Tu maksudnya. Nah. Jadi kita nak contoh Nabi Muhammad bukan setakat akhlak saja. Kita nak contoh Nabi Muhammad daripada ilmu pengetahuan dia, daripada sudut ilmu dia, amanah dia. Dan Nabi Muhammad ni satu orang pemimpin yang cukup dikagumi. Dia dikagumi pada zaman dahulu sehingga zaman sekarang. Tu. Sampai ke hari ini kita duduk sanjung Nabi Muhammad. Senang ke tuan-tuan? Kita nak jadi satu pemimpin yang mana orang duduk selalu cerita kebaikan kita. Senang ke? Biasanya orang jadi pemimpin duduk maki ya. Berbaku-baku kena maki bila jadi pemimpin. Bukan cukup senang nak jadi pemimpin, tapi lepas jadi pemimpin orang duduk cerita kebaikan kita, duduk cerita. Tapi Nabi Muhammad seorang pemimpin sampai ke hari ini orang duduk cerita kebaikan dia. Lagi-lagi apabila tiba Maulid Rasul. Mari ceramah Ustaz Arif duk cerita kebaikan, mari Ustaz Zakaria duk cerita kebaikan. Tak ada pun cerita keburukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Bukan orang Islam saja mengakui Nabi ni pemimpin hebat,
Tapi orang kafir pun mengakui Nabi SAW ni seorang pemimpin hebat. Contoh dalam Quran kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa radiyallahu lakum Islam ni dina. Tu. Pada hari aku lengkapkan kamu agama kamu dan aku sempurnakan kepada kamu, maknanya aku dan aku redha bagi kamu Islam yang menjadi kenal. Jadi Islam ni agama yang hak, satu-satu agama yang tak boleh kita nak sama ratakan, sama level dengan agama lain, dan tak boleh kita anggap agama lain lebih tinggi daripada agama Islam. Jadi Allah Ta'ala bagi kita agama satu kebaikan, Allah bagi kita Nabi satu kebaikan, Allah Ta'ala bagi kita ni hidayah, dapat kita hidup Islam dengan baik satu kebaikan, Allah Ta'ala bagi kita bahagia hidup seperti sekarang satu kebaikan. Maka kita dapat hidayah pun satu bahagian. Dan kata ulama antaranya kebaikan lagi iaitu Allah Ta'ala beri ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat, kita dapat amal ilmu tersebut. Boleh faham dah? Jadi kata ulama itu mengikut pandangan pertama, Al-Kausar ni ialah kebaikan. Dan kesimpulannya, pendapat yang kedua, ulama menyebut Al-Kausar ni maksudnya apa dia? Iaitu sungai Kausar, sungai yang ada dalam syurga. Ni sebagai kesimpulan lah. Tu boleh kita tengok dalam tafsir-tafsir ataupun dalam hadis, contoh seperti hadis Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada sebut tentang sungai Al-Kausar ni. Tu. So, apa dia ni? Sungai Al-Kausar ni adalah satu sungai, satu telaga di antara dalam Sahih Bukhari ada sebut cerita Nabi SAW. Dan Sahih Bukhari kata ketika Nabi naik ke Arash, ketika Nabi Isra wa Mi'raj, ketika Rasulullah di Mi'rajkan, Nabi dipertontonkan. Nabi bila sampai satu tempat, Nabi tengok batas sungai Kausar itu ialah daripada berlian yang bulat. Nabi nampak berlian yang bulat. Maksudnya di batas-batas sungai Al-Kausar tu, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi singgah satu tempat, Nabi nampak sungai Al-Kausar tu batas-batas dia dibuat daripada mutiara-mutiara yang bulat-bulat. Tu. Nabi tengok. Nabi tanya Jibril. Nabi tanya apa dia? Apa benda ni? Nabi tanya apa benda ni? Maka Jibril kata itulah Al-Kausar. Itulah Kausar, sungai Kausar. Tu. Nah, itu boleh tengok dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Ini menunjukkan Kausar tu satu sungai di dalam syurga lah. Sungai ini cukup besar tu, dalam syurga cukup besar. Ada juga dalam riwayat kedua, suatu seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW satu hari dia duduk dengan ramai sahabat. Kemudian Nabi pun rebah melayang, rebah pesal lah. Tiba-tiba rebah jatuh Nabi SAW. Rebah tu pula dalam keadaan senyum. Macam Ramli lah, Ramli kena buka, mati dalam iman, dia kata senyum. Jadi sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa duduk senyum ni? Lepas rebah duduk senyum pula dah. Jadi sahabat tanya, Nabi kata Allah Ta'ala buat turun ayat dekat aku, maka Nabi pun baca surah ni. Nabi pun baca inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi baca ayat ni. Tu. Nabi pun tanya sahabat. Lepas Nabi baca ayat ni, Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak Al-Kausar tu apa? Nabi tanya. Sahabat kata Allah dan Rasul saja mengetahui. Kamu tak tahu ya Rasulullah apa itu Kausar? Nabi kata Kausar itu satu sungai yang Allah Ta'ala beri dekat aku. Allah bagi sungai. Selepas timur ayat ni, Nabi pun terus baca ayat ni dekat sahabat Nabi SAW. Nabi pun terang apakah maksud Al-Kausar sebenar. Kausar itu kata ulama itu satu sungai yang Allah bagi dekat aku, dan sungai ini menjadi sumber kepada umat Islam untuk minum di dalam syurga nanti. Dan cebok, kata Nabi, cebok yang digunakan orang mukmin, orang Islam di dalam sungai Kausar tu sebanyak mana? Kata Nabi, sebanyak bilangan bintang di langit. Banyak cebok-cebok, cetong-cetong, gayung yang duduk di antara sungai Kausar diberi kepada orang Islam sebanyak bintang di langit. Subhanallah. Gayung lah. Takkan nak sedut yang kahwin pula. Gayung. Tu. Tapi nak bagi pada siapa? Aku nak bagi kepada kamu umat Nabi Muhammad yang mana yang beriman dekat Nabi SAW. Tapi Nabi kata ada juga orang Islam, dia akan diizinkan oleh Allah, dia akan bertemu aku di sungai Al-Kausar. Betul lah, ada beberapa riwayat kata carilah aku di akhirat. Antaranya kadang-kadang Nabi duduk di sungai Al-Kausar. Maka ada orang Islam, dia jumpa Nabi dekat sungai Al-Kausar. Kemudian
Bila dia sampai dekat Nabi SAW, maka tiba-tiba dihalau oleh malaikat Jibril. Tu bila dekat dengan Kausar dekat Rasulullah, malaikat Jibril halau dia orang ni. Tu Nabi kata, ya Jibril, itu sahabat aku tu. Masa atas dunia dia beriman dengan aku, dia ikut perintah aku dan sebagainya. Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril kata, ya Muhammad. Jibril kata dekat Nabi, ya Muhammad, engkau tak tahu apa yang terjadi selepas kamu wafat. Kamu tak tahu. Di sini dapat kita faham apa dia. Kata ulama, orang-orang, ada juga orang-orang yang tertentu yang tidak boleh menghampiri sungai Al-Kausar ni. Siapa dia? Ulama sebahagian mengatakan bahawa orang murtad. Dia Islam, lepas tu dia murtad. Yang kedua, iaitu sebahagian orang yang hidup dalam keadaan maksiat dan derhaka pada Allah Ta'ala. Maka orang ni bila nak menghampiri sungai Al-Kausar, maka dia dihalau oleh malaikat Jibril. Jangan jadi orang macam ni. Nah, di antara kelebihan Allah Ta'ala beri lagi, iaitu Allah Ta'ala beri kebaikan, petunjuk dan sebagainya. Itu antara Allah Ta'ala beri dekat kita. Nah, ya Allah Rabbi. Jadi sebagai kesimpulannya apa dia? Allah Ta'ala beri banyak sungguh nikmat yang Allah Ta'ala berikan dia. Kalau kita tengok, wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha. Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu nak bilang banyak mana nikmat aku beri, tak boleh kamu nak kira. Cuba tuan-tuan ambil kertas, tulis nikmat apa yang Allah Ta'ala beri kita hari ni. Cuba tulis satu, sehat, boleh makan, boleh minum, boleh berak, boleh kecil, apa semua, boleh datang kuliah, pendengaran elok, mata pemandangan elok. Tak habis, tak cukup kertas kita nak karang. Banyak sungguh nikmat yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Jadi cara kita nak syukur apa dia dalam ayat ni kata? Yang pertama dalam ayat ni kata, cara kita nak syukur, kita menjadi hamba Allah. Hamba abdi kepada Allah. Maksudnya Allah perintah kita buat semua. Bukan hamba abdi kepada bos. Kadang-kadang kita hamba kepada bos kerja, kita boleh minta request. Boh, hari ni penat lah, nak rehat dulu. Tapi kepada Allah, kita ikut Allah perintah macam ni, buat macam ni, kita buat tanpa ada bantahan, tanpa ada ragu-ragu. Itu maksudnya. Cari cara nak bersyukur pada Allah apa dia? Yang pertama kita semayang. Yang kedua Allah Ta'ala perintah supaya kita banyakkan menyembelih hari berkorban. Bila tiba hari raya Aidil-Adha, beli seekor kambing, kita sembelih. Ambil target Rasulullah ni berkorban, tak tinggal. Ayat kedua apa dia? Iaitu orang-orang yang memusuhi Nabi SAW dikira abtar, yang terputus. Maksudnya siapa yang lawan Nabi, siapa lawan dekat Rasulullah, maka dia terputus daripada umat Islam. Bila kita baca Quran, contoh seperti nama Namrud, jahat tak? Jahat. Maksudnya abtar ni terputus ni maksud begini, terputus kebaikan dia. Namrud dalam Quran bila kita nak baca, kita nampak kejahatan saja. Padahal Namrud ni satu raja pada waktu tu. Dia pun buat baik juga dengan orang rakyat dia. Dia sebagai pemimpin bantu rakyat dia. Bukan dia tak buat baik. Tapi disebab dia lawan Nabi Ibrahim AS, maka dikira abtar. Terputus segala kebaikan dia, yang ada ialah kejahatan saja. Maka dia terkenal dalam Quran kejahatan. Supaya juga seperti Nabi Fir'aun. Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun ni bukannya tak ada buat benda baik. Dia juga ada membantu orang baik. Tapi disebabkan dia lawan Nabi Musa, maka kebaikan dia terputus dan ada lekat nama kejahatan. Itu nama Namrud. Sama dah seperti Abu Lahab. Abu Lahab ni dia banyak tentang Nabi, bukan dia tak bantu orang lain, bukan dia tak bagi duit kat sahabat dia, tapi disebab dia lawan Nabi SAW, maka terputuslah kebaikan dia, yang ada kejahatan dia. Nabi Muhammad pun pada waktu itu sudah wafat. Bila Nabi dah wafat, Nabi dah dapat kenikmatan kebaikan dalam syurga, raudhatun biriyadil jannah. Nabi sekarang dalam kenikmatan. Ada pun orang yang lawan Nabi sebelum ni, orang yang tentang Nabi, maka mereka sekarang ni dalam kubur, dalam akhirat mereka dilaknat. Hufratun bin hufratin nira, sebagai lubang-lubang daripada api neraka. Jadi itulah sebagai kesimpulan kita dalam surah Al-Kausar. Nampak 3 ayat, tapi penjelasan dia lebih kat sejam lah ni. Sebab tu kita tafsir Quran ni bukan mudah-mudah kita nak tafsir, kita kena tahu kisah dia sebenar. InsyaAllah setakat tu dulu. Kita akan sambung pula pada minggu depan suratul Al-Ma'un. Al-Ma'un InsyaAllah kita akan. Wallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.